Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu mau ajar tajuk yang kita belajar dalam masa tingkat 4, tajuk terakhir iaitu tenaga nuklear. Okey, muka surat 35, tingkat 4, kita sudah belajar isotop. Okey, isotop ini adalah atom-atom ataupun bahan-bahan radioaktif. Okey, ini simbolnya ni. Ada nampak macam sinaran tu kan? Jadi kalau kamu tengok muka surat 35 tu, kamu akan jumpa fungsi-fungsi isotop. Antaranya untuk menentukan usia artefak, fosil, digunakan untuk merawat kanser, digunakan untuk mengesan kebocoran pipe. Itulah isotop, bahan radioaktif. Jadi nuklear. Bila nuklear ni kita terbayang ialah bom nuklear. Memang pun. Masa Perang Dunia Kedua, antara bom yang paling popular ialah yang digugurkan di Jepun. Ini contohnya di Hiroshima. Hiroshima ini kamu bayangkan bandarnya lebih kurang besar Tawau, besar dari Tawau. Jadi jarak padang terkukur dengan hanya satu butir bom. Itulah dahsyatnya tenaga nuklear. Ledakannya, suhunya, bunyinya sangat tinggi. Satu bom sahaja boleh musnahkan satu bandaraya. Sedangkan kalau dulu dalam perang selalunya Perang Dunia Kedua kan, kamu perhatikan banyak bom digugurkan untuk musnahkan satu bandar. Tapi dengan bom atom satu biji cukup. Itulah bahayanya bom atom ataupun bom nuklear. Bom nuklear yang ada sekarang ini dikatakan ada yang kekuatannya 1000 kali bom atom. Jadi bayangkan kalau satu biji bom atom boleh musnahkan satu bandar, apalagi kalau satu biji bom nuklear yang kekuatannya 1000 kali ganda. Jadi kalau banyak negara menentang penggunaan bom nuklear, logik. Kerana kesannya sangat buruk. Seterusnya kita tengok penggunaan tenaga nuklear. Macam cikgu cakap, sudah kita bincang muka surat 35. Tapi dalam bab ini kita akan lihat lebih terperinci mekanismenya. Nuklear. Bila disebut nuklear ini asal dari perkataan nukleus. Apa dia nukleus? Kamu dulu pernah belajar struktur atom. Nukleus ialah bahagian dalam atom. Ada dua subatom di situ, iaitu proton dengan neutron. Dan dua subatom ini diikat oleh daya ikatan yang sangat besar. Jadi kalau kita boleh pecahkan, maka akan menjana tenaga yang kita panggil sebagai tenaga nuklear. Kalau kita boleh pecahkan atom ini, kita boleh belah dia, tenaga nuklear dibebaskan. Itu yang dimaksudkan dengan tenaga nuklear. Jadi contohnya dalam bidang perubatan. Oleh kerana sinar radioaktif, kalau kamu ingat dulu kan ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Contoh sinar gamma. Sinar gamma dia punya daya penembusan sangat kuat. Maknanya kita boleh guna sinar gamma untuk mengimbas scanning. Kamu tengok orang tu disimpan di dalam mesin tu dan ditolak ke dalam, akan menghasilkanlah gambar. Mungkin untuk memesan bara. Satu lagi, juga boleh membunuh sel-sel bara. Kecuali sinar alfa tidak boleh, sebab sinar alfa tidak boleh tembus kertas. Sinar beta dengan sinar gamma, ini paling kuat. Dua sinar ini boleh membunuh sel hidup. Jadi kalau sinar radioaktif boleh membunuh sel hidup, maka kita bolehlah guna untuk membunuh sel bara. Next, kegunaannya ialah
Penjanaan elektrik. Kalau kamu perhatikan ini jana kuasanya. Kalau kamu tengok itu pencawang. Ini penyejuk. Ini penyejuk. Tidak ada di Malaysia kita pernah nampak stesen begini. Kenapa? Sebab di Malaysia tiada jana kuasa nuklear. Apa kelebihannya? Okey, kita tengok contoh ini. Okey, ini adalah kapal pengangkut Amerika Nimitz namanya. Kelas Nimitz. Okey, kapal pengangkut ini ialah bandar Amerika yang bergerak. Boleh bergerak ke seluruh dunia dan ada landasan kapal terbang. Apa kelebihannya? Kelebihannya ialah 20 tahun satu kali isi bahan nuklear. Ibaratnya kereta, kalau kita pakai bahan radioaktif, bahan nuklear, kita hanya isi minyak 20 tahun satu kali. Jadi kelebihan bahan radioaktif ini ialah jimat. Dalam kuantiti yang sedikit boleh menghasilkan tenaga yang sangat besar. Itu kelebihan bahan radioaktif. Okey. Next. Okey, bagaimana tenaga nuklear dihasilkan? Ada dua tindak balas. Satu kita panggil pembelahan nuklear. Jadi macam mana kita belah atom? Cara kita belah atom ialah kita langgar dia dengan tembak dia dengan neutron. Okey, bila kita tembak dengan neutron, neutron ini akhirnya akan membelah atom ini dan atom ini akan terbelah dua. Okey, dalam kes ini uranium, U itu uranium. Bila terbelah akan menghasilkan dua atom baru, satu kripton dan satu lagi barium. Dan dalam masa yang sama menghasilkan tenaga yang sangat besar. Okey, kita tengok animasi. Sekejap. Tindak balas nuklear. Mana sudah? Okey. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ada 3 atom tadi itu, uranium. Bila dibedil dengan neutron akan menghasilkan tenaga dan juga 3 neutron. Okey, dan terbelah menjadi 2 atom yang baru, biru dan hijau, iaitu kripton dan barium. Jadi tindak balas ini akan berantai sebab neutron yang merah itu akan melanggar lagi atau membedil lagi atau membelah lagi atom uranium yang lain. Okey, jadi bila atom terbelah maka tenaga akan dibebaskan. Okey, perumpamaannya, kalau kita ambil batu. Batu kan, kita tukul. Bila kita tukul, batu itu akan terbelah dan dalam masa yang sama akan menghasilkan tenaga. Tenaga bunyi. And then, tenaga haba. Bila benda berlanggar, panas. Okey, tenaga bunyi, tenaga haba. Kerana bila satu benda kita belah dua, kayu kita patahkan, akan menghasilkan tenaga bunyi, tenaga haba, lagi satu akan menghasilkan getaran, iaitu tenaga keupayaan. Akan menghasilkan getaran, tenaga kinetik. Jadi kalau atom dibelah dua, tenaganya yang dipanggil tenaga nuklear. Okey, seterusnya tindak balas yang kedua dipanggil pelakuran nukleus. Apa dia? Dua atom kita gabungkan.
Okey, dalam kes ini kita ada deuterium. Deuterium ini isotop hidrogen H2 dengan tritium H3. Dua ni digabung, bila digabung maka akan menghasilkan tenaga yang sangat besar, tenaga nuklear. Okey, membebaskan satu neutron dan membentuk satu atom baru iaitu helium. Okey. Hidrogen, dua isotop hidrogen digabung, berlanggar menghasilkan atom helium, tenaga nuklear dan juga satu neutron. Okey, contoh yang pernah kamu belajar dulu di angkasa lepas. Okey, bulan. Kalau kamu tengok bulan kan permukaannya berkawah. Kenapa? Disebabkan perlanggaran meteor. Okey. Batu di angkasa itu berlanggar membentuk bulan dan pelanggaran itu menghasilkan tenaga yang sangat kuat. Itu sebabnya kalau ada komet yang sangat besar melanda bumi, bumi boleh hancur. Dan bumi pun asalnya dibentuk dengan kaedah ini. Itu sebabnya bumi ada haba. Okey, gunung berapi di dalam bumi itu panas. Hasil pelanggaran yang dulu. Okey, next kita tengok jana kuasa elektrik. Bagaimana tenaga nuklear boleh menjana tenaga elektrik. Jadi kalau kamu perhatikan, tiada di tempat kita. Ini penyejuk, serobong penyejuk. Itu sebabnya dibuat dekat sungai, dekat tasik. Okey, tujuannya untuk menyejukkan. Dan inilah dia punya reaktor. 1, 2, 3. Kerana ada 3 penyejuk, ada 3 reaktor. Apa ada di reaktor? Okey, teras reaktor ini, terasnya dibuat dari uranium. Okey, kalau kamu tengok apinya warna putih. Kita tahu di dunia ni api yang paling panas warna putih. Kamu tengok api oksi digunakan untuk memotong besi. And then kalau welding, kimpalan, apinya tu warna putih, boleh meleburkan besi. Kenapa? Sebab suhu di situ, di teras itu lebih kurang 2400 darjah Celsius, sedangkan takat lebur besi baru 1538. Jadi sangat panas. Air ini akan mendidih. Itu sebab warna biru air. Jadi bila air mendidih, maka steam dihasilkan. Steam digunakan untuk memutar turbin. Besar mana turbin ini? Kamu bayangkan, tuh ini orang nih. Ini manusia, orang. Ini orang. Inilah yang akan diputar oleh steam dari nuklear tadi. Yang dijana oleh tindak balas nuklear. Jadi turbin ini akan bersambung dengan dinamo yang besar dan menjana tenaga elektrik. Okey, ibaratnya dulu kalau kamu tengok kereta api zaman dulu kan lokomotif. Okey, lokomotif ini dia punya tangki ni, tangki air. Tangki air. Jadi tangki air ini akan dipanaskan. Kamu nampak putih itu, ini steam. Steam ini akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan rel kereta api. Steam di rumah. Ini cerik kalau panas. Kamu tahu steam ada tenaga. Jadi kalau kita letak kipas di sini, apa jadi? Sudah tentulah kipas itu akan berpusing. Okey, tenaga itu digunakan untuk memusing dinamo, maka tenaga elektrik dihasilkan. Okey, ini ada di modul kamu dan sudah dijawab. Ini kita punya reaktor tengah-tengah ni dan ditutup dengan dinding konkrit yang tebal. Tujuannya untuk mengelakkan sinar radioaktif. Untuk mengelakkan sinar radioaktif keluar. Okey, ini akan memanaskan air. Air menjadi uap, menjadi steam. Masuk ke sini. Dan di sini ada turbin. Okey, turbin akan memusing dinamo. Bila memusing dinamo, maka tenaga elektrik dihasilkan. Okey, steam tadi akan disejukkan di sini, penyejuk. Dan akhirnya air digunakan lagi untuk menyejukkan di reaktor nuklear. Jadi steam, akhirnya air, steam, begitu sahaja dia punya kitaran. Okey, next. Kita tengok yang lain, impact. Apa kesan kalau kita guna bahan nuklear? Okey, ada positifnya, ada negatifnya. Satu, kita tahu bandar semakin besar, maka banyak tenaga elektrik yang diperlukan.
Jadi kalau kita guna bahan radioaktif, kita boleh hasilkan tenaga yang banyak dengan bahan yang sedikit. Maknanya cost efektif. Okey, paling sesuai, paling bagus. Cuma ada risiko. Contoh yang berlaku di Ukraine, apabila reaktor itu meletup, pecah ni reaktor ni. Apa yang berlaku, lebih kurang 20,000 mati masa itu, yang kemudian lagi banyak, sebab radioaktif ini dia akan menyebabkan kanser dan lain-lain. Dan semua penduduk itu dipindahkan, dan bandar tidak boleh dihuni sampai sekarang, sebab masih ada sisa radioaktif. Jadi bayangkan setelah lebih 30 tahun bandar itu masih tidak boleh dihuni. Ini dia. Chernobyl. Bandar hantu, ditinggal begitu saja. Kenapa? Sebab banyak sisa radioaktif. Okey, ini yang sekarang terbaru. Okey, Chernobyl yang terbaru ni. Jadi reaktor tu sudah ditutup Sudah ditutup ini. Ini konkrit. Supaya bahan-bahan radioaktif yang ada di dalam sistem jana kuasa itu tidak lagi keluar, disebarkan ke udara. Okey. Dan yang terbaru, kalau dulu masa tsunami Jepun, di Fukushima. Fukushima ni Okey, terbakar reaktor nuklear. Kenapa? Sebab reaktor ini dekat laut. Jadi bila air laut masuk, jadi reaktor itu sistem penyejuknya gagal berfungsi. Bila gagal berfungsi, maka air laut itu akan masuk. Bila gagal berfungsi, maka reaktor itu meletup sebab terlampau panas. Okey, dan yang terakhir. Okey, berdasarkan maklumat yang kamu pelajari tadi, okey, baik buruknya bahan radioaktif, okey. Persoalannya, wajarkah Malaysia membina jana kuasa nuklear? Jadi jawapan kamu boleh jadi ya atau tidak. Tapi yang penting ialah kamu kena bagi sebab atau alasan. Okey, sebab atau alasan. Okey, itu sahaja